Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia Semasa 3 bersama saya Faiz Syairah Nizam. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini mengurniakan darjah Panglima Gagah Angkatan Tentera PGAT kepada Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Mohammad Azhar Khan Goriman Khan. Istiadat pengurniaan darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera Malaysia DKAT 2022 sesi pertama itu menyaksikan Muhammad Azhar mendahului senarai 284 penerima pingat termasuk 8 pegawai tentera dari negara asing selaku penerima kehormat. Pada istiadat itu, Sri Paduka turut berkenan mengurniakan darjah kehormat terdiri daripada darjah Panglima Setia Angkatan Tentera PSAT kepada 12 penerima termasuk 2 pegawai tentera negara asing. Pahlawan Angkatan Tentera PAT kepada 34 penerima termasuk seorang pegawai asing. Kesatria Angkatan Tentera KAT kepada 118 penerima dan Bentara Angkatan Tentera BAT melibatkan 114 penerima. Hadir sama ke istiadat itu ialah Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afandi Buang dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Muiz Abdul Aziz. Sesi kedua istiadat dijadual berlangsung di Istana Negara Khamis ini. Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) telah mengeluarkan nasihat mengenai taufan Nesat yang kini berada kira-kira 1,328 km ke barat laut Kudat, Sabah. Dalam kenyataan hari ini, Met Malaysia memaklumkan taufan itu berada di kedudukan 380 km ke timur Hainan China. Menurut jabatan itu, berdasarkan pemerhatian pada 8 pagi tadi, taufan itu bergerak ke barat daya dengan kelajuan 15 km sejam dan boleh mencapai kelajuan maksimum 139 km. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang dan laut bergelora di kawasan perairan Laut Cina Selatan. New York, bandaraya paling ramai penduduk di Amerika Syarikat, sedang bergelut dengan isu serangan tikus. Memetik data terkini, serangan tikus di jalan-jalan sekitar New York meningkat 70% berbanding tempoh sama 2 tahun lalu. Lebih 21,500 penampakan tikus dilaporkan antara 1 Januari dan 30 September tahun ini berbanding 18,601 untuk tempoh sama tahun lalu. Sepanjang April, penduduk New York melaporkan melihat sekitar 7,400 tikus. Menurut media tempatan Fox 5, pada akhir bulan ini, Majlis Bandaraya New York akan mengundi untuk pelan tindakan bagi mengatasi isu berkenaan. Pelan itu membabitkan kos kira-kira $5 juta Amerika. Namun, menurut pakar, dana itu tidak mencukupi. Rekod menunjukkan kira-kira 300,000 penduduk New York telah berpindah dari bandaraya itu pada musim bunga 2020. Kes pembunuhan terus meningkat di Mexico apabila negara itu mencatatkan 283 kes pembunuhan dalam tempoh 3 hari lepas. Menurut laporan harian Kementerian Keselamatan dan Perlindungan Rakyat, 93 pembunuhan berlaku pada Jumaat, 107 pada Sabtu dan 83 pada Ahad. Guanajuato, Jalisco dan Michoacan ialah negeri yang mencatatkan jumlah kes pembunuhan paling banyak. Peningkatan terbaru dalam keganasan itu antara lain didakwa berpunca daripada kelemahan Presiden Mexico Andres Manuel Lopez Obrador yang enggan mengubah strategi keselamatan. Sebaliknya, Lopez Obrador menyatakan strategi keselamatan awamnya telah membuahkan hasil positif. Pada awal bulan ini, Kongres Mexico meluluskan rang undang-undang untuk tentera Mexico melakukan rondaan, satu langkah yang menimbulkan kebimbangan kerana kadar kes pembunuhan masih tidak berkurangan. Saudara, sekian Semasa 3. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.